Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okey, yang berbaju hitam dan bertudung biru merupakan ibu angkat arwah Amir, Nurlida, Puan Nurlida. Mereka baru saja sampai sekitar pukul 8.30 tadi ke unit forensik Hospital Melaka bersama 3 lagi ahli keluarga lain. Dan tadi boleh kita nampak Puan Nurlida turut memegang bantal busuk yang dikatakan milik arwah adik Amir. Sekejap ya. Alright. Kerana kami tak boleh berada di lobi forensik, boleh ambil gambar daripada jauh saja. Okey, sekiranya saya berkesempatan, kami akan cuba dapatkan ibu angkat Puan Nurlida sebentar lagi. Sekiranya kami pihak media boleh dapatkan untuk bertanya. Okey, ketika ini Puan Nurlida berada di kaunter pertanyaan di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Melaka. Okey, kalau anda nampak Puan Nurlida memegang satu bantal. Ini sekejap ya. Okey, baik. Okey. Selamat pagi semua saya ucapkan. Okey, sekarang jam baru pukul 8.35 pagi. Sebentar ya, saya nak letak sebelah kamera ni. Oh, ya ke?
ketika ini yang anda lihat ada beberapa ahli keluarga angkat arwah Adik Amir berada di kaunter bahagian perubatan forensik Hospital Melaka. Tadi ibu angkatnya Puan Nurlida tiba sekitar pukul 8.30 pagi. Ketika itu saya turut nampak dia memeluk bantal yang sebelum ini viral. Dikatakan bantal milik arwah Adik Amir. Okey. Jadi ketika ini ada beberapa ahli keluarga mangsa yang berada di sini yang anda dapat lihat. Yang bertuduh hitam tu mungkin anak kepada Puan Nurlida dan juga beberapa orang lelaki. Tadi Puan Nurlida tiba sekitar pukul 8.30 pagi. Tetapi kami hanya berada tak boleh dekat sangat dekat kawasan unit forensik ni. Tapi kami akan cubakan dapatkan ibu angkat mangsa dan difahamkan pagi ini jenazah arwah Adik Amir akan diserahkan kepada warisnya seperti yang pihak polis beritahu malam tadi. Jika menurut pihak polis, jika diserahkan kepada waris maknanya nenek mangsa yang akan menuntut jenazahnya. Malam tadi kami hanya dimaklumkan mengenai waktu pagi saja. The exact time kita orang tak dimaklumkan pula. Proses boleh rilis tu bahasa Melayu kita apa lah? Pelepasan jenazah kan. Dah lupa. Mana? Sama adik. Boleh ambil gambar dalam bagai. Kalau nak kena keluar. Alright, okay. Terima kasih. Thank you. Alright, terima kasih. Sama. Okey. Kira. Ini kira. Baik. Sebab van tu jenazah ni daripada Jasin. Betul ni tu. Van tu dah sampai dah. Betul lah van jenazah ni kira. Sebab van tu daripada Jasin. Van tu daripada Jasin tadi tu. Memang tak nampak. Okey, rasanya betul lah ambil yang tu. Tapi dia tak makan ni. Okey, ketika ini ada satu van jenazah yang telah tiba. Okey, dan kami difahamkan
Semalam mungkin jenazah akan dibawa ke rumah neneknya di Sempang Bekoh Jasin. Betul ni van tu. So van tu daripada Jasin. Okey, tapi maafkan saya, kami hanya boleh dapatkan visual daripada luar kerana tidak dibenarkan oleh pihak pengurusan hospital untuk berada di dalam. Dia cuak muka. Nak ambil gambar kita dia. Kita punya issue nak tahu kan. Itu nampak tong oren apa tu? Oh tu. Letrik tu. Ha. Pakcik itu pasal ni alam kita. Okey. Jadi saya rasa mungkin waris arwah adik Amir telah tiba tadi kerana ada satu van jenazah dan juga beberapa kereta. Dia tak bagi lagi kita kat pokok tu. Okey. Dan ketika ini ada satu jenazah telah tiba, berkemungkinan untuk membawa jenazah adik Amir. Kami hanya dapat bawa daripada jauh visual kerana tidak dibenarkan berada di dalam kawasan mahkamah tadi. Mahkamah, maafkan saya, kawasan hospital besar Melaka. Dan tadi ada beberapa security minta pihak media untuk beredar supaya tak berada dalam kawasan hospital. So kami berada dekat luar pagar sekarang ni untuk bawakan sikit visual. Ramai kan. Kan ni hari nak interframe kan? Nak masih mesti gadget ya memang. Kas, suruh diorang tepi sikit, Kas. Mana bagi diorang halang tu. Dia nak masuk frame juga tu. Okey. Tadian. Alright. Jadi sekiranya ada sesiapa yang boleh bercakap sekejap lagi kepada media, saya akan bawakan kepada anda. Dan jangan lupa turn on notification. InsyaAllah kami selepas ini, berkemungkinan selepas van jenazah tersebut bergerak, mungkin kami juga akan menuju ke Sempang Bekoh Jasin untuk sama-sama mengikuti proses pengebumian. Ketika ini nampak macam ada beberapa perbincangan sedang berlaku kerana tadi abang yang berbaju coklat tadi datang bersama-sama dengan Puan Nolida, dan manakala seorang lelaki berbaju Melayu berwarna pink tadi tu, beliau datang menaiki van jenazah. Saya assume beliau merupakan waris kepada arwah adik Amir. Dan ketika ini nampak seperti ada perbincangan di tepi van tersebut. Kita doakan yang baik-baik, semoga
mereka dapat berbincang dengan sebaiknya dan memutuskan apa yang terbaik untuk kedua-dua keluarga, kerana kita faham kedua-duanya memang terasa dengan pemergian adik Amir yang berusia 7 tahun. Dan sama-sama juga kita sedekahkan Al-Fatihah dan takziah kepada keluarga angkat dan juga waris adik Amir. Okay. Nampak seperti ada pembincangan di tepi van jenazah ketiga ini. Berkemungkinan mereka membincangkan mengenai di manakah jenazah arwah adik Amir akan dikebumikan. Okey, dan malam tadi sekejap ya, saya boleh juga bacakan info-info malam tadi. Kalau lagi Buat tak tolong buat. Tak tolong. Ayo yang kena marah puan. Nak masuk, kenapa tak deal dengan PRO hospital? Telefon PRO hospital lah minta kebenaran masuk. Telefon Ustaz Melaka minta sambung kat PRO. Ada surat PRO tu kita boleh lah benarkan. PRO kalau bagi rilis masuk boleh masuk. Tengah live. Oh, tengah live. Alamak. Tak dekat kad ni apa? Ni dah. baik. Okey, seperti berita malam tadi oleh kenyataan Ketua Siasatan Jenayah APK Melaka, iaitu punca sebenar kematian kanak-kanak dalam tong air masih lagi belum dikenal pasti. Okey, jadi saya maklumkan kepada anda sedikitlah info berkenaan malam tadi sidang media oleh OCCI IPK Melaka. Proses bedah siasat kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun yang ditemukan lemas dalam tong air di rumahnya di Taman Kubung Jaya di Melaka Jumaat lepas selesai dilaksanakan malam tadi selepas hampir 11 jam. Namun punca kematian mangsa masih belum dapat dikenal pasti. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ IPK Melaka, Asisten Komisioner Muhammad Syukri Kamal berkata, pakar forensik masih memerlukan maklumat lanjut dan perlu melakukan beberapa ujian makmal bagi mengetahui punca sebenar kematian mangsa. Okey, menurut OCCI, beberapa spesimen dari organ badan mangsa seperti paru-paru, jantung dan hati telah diambil bagi menjalankan ujian lanjut dan ia dijangka mengambil suatu tempoh masa tertentu yang belum dapat dipastikan. Katanya, terdapat kecederaan di seluruh anggota badan mangsa terutama di bahagian belakang termasuk lebam baharu dan lama, selain luka kecil baharu di bahagian belakang kepala mangsa. Siasatan awal mendapati kecederaan itu berpunca daripada objek tumpul, namun siasatan lanjut akan dijalankan bagi mengetahui sama ada kecederaan itu disebabkan mangsa sendiri terjatuh atau kelakuan mana-mana individu. Okey, jadi menurut Muhammad Syukri justru terlalu awal untuk mengesahkan punca kematian mangsa akibat didera seperti yang didakwa sebelum ini.
Katanya ketika dijumpai pemberita di luar unit forensik Hospital Melaka malam tadi. Okey, mula selanjut beliau berkata hasil bedah siasat yang dijalankan mendapati mangsa baharu meninggal dunia kira-kira 2 jam ketika ditemui pihak polis di rumahnya pada hari kejadian, sekaligus menolak tuduhan pelbagai pihak bahawa mayat mangsa ditemukan dalam keadaan kembung. Katanya jenazah kanak-kanak malam itu dijangka akan diserahkan kepada warisah mangsa pada pagi ini selepas beberapa prosedur wajib dilaksanakan. Okey, menurut Muhammad Sukri lagi, pihaknya juga belum mendapat maklumat sahih di mana kanak-kanak itu akan dikebumikan. Okey, jadi sedikit latar belakang. Pada Jumaat, seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun maut dipercayai akibat didera ibu kandung dan bapa tirinya dalam satu kejadian di Taman Kerubung Jaya di sini. Kanak-kanak itu didakwa lemas di dalam tong air di rumahnya dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang. Namun siasat awal polis mendapati terdapat kecederaan fizikal pada badan mangsa. Mangsa sebelah ini dibesarkan sebuah keluarga angkat yang tinggal di Rawang, Selangor ketika masih bayi sebelum ibu kandung mangsa mengambilnya semula untuk dijaga pada Oktober tahun lalu. Jadi itu merupakan berita yang saya boleh share kepada anda. Berita malam tadi, iaitu kenyataan daripada Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Melaka, SCP Muhammad Sukri Kaman. Dan ketika ini visual yang saya bawakan kepada anda, iaitu sudah ada van jenazah yang tiba. Dan juga ketika ini saya nampak juga ada seperti perbincangan antara waris dan juga family angkatnya. Ketika tadi kami standby di Hospital Melaka ini, family mangsa, maafkan saya, family angkat mangsa Puan Nolida bersama ahli keluarganya lain tiba pada pukul 8.30 pagi tadi di unit forensik Hospital Besar Melaka ini. Dan selepas itu tidak lama kemudian kira-kira berselang 10 minit kemudian, tiba pula sebuah van jenazah bersama beberapa kenderaan yang lain turut masuk ke unit forensik Hospital Melaka. Okey, bagaimanapun kami pihak media tidak dapat membuat liputan daripada dalam kerana tidak dibenarkan oleh pihak security hospital. Jadi saya bawakan sedikit visual pada anda daripada luar kawasan hospital. Jadi saya harap mencukupilah ya saya punya visual hari ini. Kami pun cuba sedaya upaya untuk bawakan laporan yang terbaik dan terkini kepada anda. Okey, nampak seperti ada seorang lelaki berbaju Melayu berwarna pink dan bersongkok sedang berbincang dengan seorang lagi lelaki memakai kurta berwarna coklat. Dan tadi yang lelaki berbaju kurta warna coklat tu datang bersama dengan Puan Nolida, mungkin family angkatnya. Dan pagi tadi juga nampak Puan Nolida menangis ketika selepas beliau bertanyakan sesuatu daripada kaunter pengurusan forensik. Dan Puan Nolida juga turut memegang atau memeluk bantal busuk yang dikatakan milik arwah adik Amir Kushairi. Okey, nama penuh adik Amir ni panjang sebenarnya, Zubaidi Amir Kushairi bin Abdul Malik. Tapi seperti yang berita-berita tulis, adik Amir ni lebih mesra dipanggil sebagai gelaran adik dalam keluarga angkatnya. Dan difahamkan keluarga kandungnya, iaitu ibu kandung dan juga bapa tirinya, mengambil masa sekitar bulan 10 tahun lalu untuk dipelihara semula selepas hampir 6 tahun dipelihara oleh keluarga angkat. Tak kot.
Okey, walaupun visual tak berapa clear kerana saya zoom, tapi saya rasa masih boleh tonton lagi kan. Okey, ketika ini nampak masih lagi ada perbincangan. Berkemungkinan waris dengan keluarga angkat. Yang anda nampak lihat beberapa orang lelaki dan juga beberapa yang pakai baju Melayu. Okey. Dan kepada anda yang menonton, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah dan juga takziah kepada keluarga. Dia pakai songkok, baju pink tu. Baju pink tu hari sebenar. Ya. Dari tadi dia bercakap. Tapi kami di sini pun tak tahu bagaimana keputusan mereka, perbincangan mereka pagi ni. Jadi kita minta maaf sangat-sangat terpaksa minta berada di luar perimeter. Sebab pertama sekali kita ni betul COVID. Jadi dalam ni kita tak tahulah. Jadi itu kita tak elakkan risiko. Yang keduanya ialah pergi menghormati kita. Cuma di luar. Kita bertanya dengan ketua unit tadi, ketua dia. Kita minta di luar pagar lah. Minta maaf tuan-tuan. Ini kita punya pegawai Perempuan-perempuan. Minta maaf, saya mau pilih perikara semasa lah. Saya sebagai pengenawan biaru atau semasa. Kita mesti Sofian sebagian kita ini semasa mohon perempuan berada di luar pintu supaya tidak nak mengganggu laluan halangan keluar masuk hospital lah perempuan. Anda yang masih kita di sini. daripada dia mesti saya benar agak nanti bila selesai tak sebab tidak perlu banyak saya rasa Tapi hati-hati kan menghalang laluan. Okey. Yang paling satu yang paling penting risiko lah. Okey. Ada Malaysia Gazette. Terima kasih. Terima kasih. Boleh minta telefon dia. Sama-sama. Okey. Pakai hari ni. Oh okey baik. Sama baik. Sama saya semua arah negara kita tidak apa saya memang benarkan dia masuk. Buat apa tapi tak boleh. Sebab jadi mungkin ada kawan yang gambar tunjuk nampak press di jalan tak bagi. Kata press okey, press dia cakap dia beritahu dah tempat kan. Tak salah. Okey sama. Boleh panas ni boleh. Tak apa. Boleh. No problem. Kita Malaysia nak tahu. Yalah ya betul. Okey, banyak komen-komen semua. Maknanya ramai yang minta supaya Puan Nurida dapat bawa pulang ke Rawang dan sebagainya. Okey, tapi apapun seperti yang polis cakap semalam, seperti yang dimaklumkan melalui OCCI, waris jenazah akan diserahkan kepada waris mangsa. Terima kasih. Sekarang dah pukul 9. Saya rasa lama juga mereka berbincang daripada tadi. Kerana Puan Nurida tiba di hospital Melaka ni kira pukul 8.30 pagi.
Okey, jadi kita sama-samalah satu negara mendoakan yang terbaik buat kedua-dua keluarga supaya masing-masing dapat mencapai kata sepakat mengenai pengurusan pengemubian jenazah Subaidi Amir Kushairi Abdul Malik. Okay, dan insyaAllah sekejap lagi mungkin kami juga akan buat liputan sekiranya betul pengemubian akan berlangsung di Simpang Beku Jasin. Tapi kami di sini akan bawakan update-update terkini kepada anda, perkembangan-perkembangan di sini. Okey, yang ini saya baca latar belakang kes ya, iaitu sepasang suami isteri. Yang ini saya baca berita 2 hari lalu, iaitu 30 Januari. Okey, sepasang suami isteri masing-masing berusia 32 dan 38 tahun direman 7 hari bermula pada 30 Januari bagi membantu siasatan kesejahteraan sehingga menyebabkan kematian kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka SCP Muhammad Suki Taman berkata perintah tersebut dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Muhammad Anwar Ustadi di Mahkamah Magistrate Air Keroh pada 30 Januari. Okey, pada Jumaat seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun maut dipercayai akibat didera ibu kandung dan bapa tirinya dalam kejadian di Taman Kerubung Jaya di sini. Kanak-kanak malang tersebut didakwa lemas di dalam tong air di rumahnya dalam kejadian kira pukul 4 petang. Namun siasatan awal polis mendapati terdapat kecederaan fizikal pada badan mangsa. Mayat kanak-kanak tersebut dibawa ke Forensik Hospital Melaka untuk bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 kerana keseksaan kerana membunuh. Okey, jadi ini berita lagi yang berkaitan berita malam tadi. Okey, kanak-kanak lemas dalam tong terlalu awal untuk kaitkan kes dera, iaitu kenyataan daripada polis. Okey, polis menafikan dakwaan kononnya kanak-kanak malang yang didakwa lemas dalam tong dan dipercayai didera oleh ibu kandung dan bapa tirinya dalam kejadian di Taman Kerubung Jaya pada Jumaat telah meninggal dunia lebih awal sebelum laporan dibuat. Asisten Komisioner Muhammad Suki Taman berkata hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia kurang dari 2 jam sebelum dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik. Okay, ini saya petik semula apa yang diperkatakan oleh OCCI Melaka. Apa yang netizen katakan, kanak-kanak ini telah meninggal dunia 2 atau 3 hari dan telah kembung, itu tidak betul. Yang mana kita dapati dia baru saja meninggal dunia kira-kira 2 atau 3 jam sebelum dibawa ke hospital. Masa pihak polis sampai, mayat telah berada di bahagian luar tong di bilik air tingkat bawah rumah. Bagaimanapun, dakwaan bapa tirinya bahawa kanak-kanak itu lemas belum boleh disahkan dan masih dalam siasatan lanjut pihak polis. Okey, mengulas lanjut, Muhammad Sukri berkata sehingga kini masih terlalu awal untuk mengaitkan kematian kanak-kanak itu akibat didera oleh ibu kandung atau bapa tirinya. Yang ini saya ulas semula apa yang dikatakan oleh OCCI Melaka. Kita tak boleh cakap kematian ini akibat dera atau lemas. Itu bergantung kepada keputusan makmal atau laporan kimia yang mana doktor masih menanti untuk tentu punca kematian.
Okey, dan sehingga kini masih lagi belum ada kata putus sama ada jenazah kanak-kanak itu akan dikebumikan di kampung keluarga ibu kandungnya di Yasin ataupun dibawa ke pulang ke tempat dia dibesarkan di kediaman keluarga angkatnya di Rawang, Selangor. Tapi seperti yang dimaklumkan oleh pihak polis malam, jenazah akan diserahkan kepada waris yang sah, iaitu nenek mangsa. Jadi ketika ini saya rasa keluarga kedua-dua waris dan juga keluarga angkat sedang menunggu pelepasan jenazah oleh unit forensik Hospital Melaka. Selepas malam bedah siasat berjalan hampir 11 jam, bermula pukul 11 pagi dan berakhir kira-kira pukul 10 malam. Dan selepas itu Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Melaka, Assistant Commissioner Muhammad Syukri Rahman memberi statement mengenai postmortem tersebut malam tadi. Berita penuh anda boleh baca di portal kami di www.malaysiagazette.com dan follow kami di semua platform media sosial untuk mengetahui maklumat-maklumat terkini. Nampak ke tak? Sebab saya pun berada di luar pagar, tak boleh nak bawa dapat secara berdepan kepada anda, hanya boleh suasana di sini ketika ini. Ada yang masih Okey, insyaAllah jangan lupa turn on notification anda. Okey, kami akan sekiranya dikebumikan di Melaka, kami akan pergi ke kampung Simpang Bekuh tersebut di Yasin. Dan ketika ini kami juga cuba dapatkan temu bual ataupun bersama dengan ibu angkat mangsa iaitu Puan Nolida. Sebab saya pun guna handphone, saya punya nak zoom pun limited. Kalau saya guna kamera ni mungkinlah saya boleh dapat visual lagi clear dekat kawasan atas ni. Tapi tak apa, ini je kami termampu untuk bawakan kepada anda berita terkini daripada Melaka, dari unit forensik Hospital Melaka. jenazah masih ditemukan, tapi Jadi teruskan bersama Malaysia Gazette untuk mengetahui perkembangan terkini dan perkembangan semasa mengenai hari ini. Dan difahamkan hari ini jenazah arwah akan dilepaskan, dibawa keluar daripada unit forensik Hospital Melaka untuk dikebumikan selepas malam proses bedah siasat yang berlangsung selama hampir 11 jam.
Okey, ketika ini masih lagi kita lihat sedang berbincang. Masih lagi ada perbincangan. Waris sudah berada di sana untuk masih ketikanya saya rasa sudah dijawab Untuk dipasang jenazah untuk dia akan dikembalikan ke waris asal. Dan jadi teruskan bersama live update MGTV. Dan sekiranya jenazah dibawa keluar, insyaAllah juga kami akan bawakan visual kepada anda. Dan selepas tu kami akan terus ke Jasin Melaka untuk urusan pengebumian adik Amir Kushairi. Okay, sama-sama kita doakan. Apa? Lepaskan. Itu dia tak sampai balik ke rumah. Okay, kami difahamkan setakat ini jenazah arwah Amir akan dibawa ke kampungnya, kampung nenek, di kediaman neneknya di Simpang Bekuh, Jasin. Kerana difahamkan beberapa pemberita yang sudah ada di kampung tersebut, sudah ada orang di tanah perkuburan ketika ini, sudah ada orang di tanah perkuburan di Simpang Bekuh. Okay, kerana difahamkan pemberita yang sudah berada di sana, proses-proses menggali kubur di Simpang Bekuh sedang berlangsung ketika ini.
sekejap lagi kita cuba untuk dapatkan waris ataupun keluarga mangsa untuk bertanyakan mengenai proses hari ini. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan juga takziah kepada keluarga mangsa, dan sama-sama kita doa agar urusan pengebumian hari ini dipermudahkan supaya tidak lagi berlaku apa-apa yang tidak diingini dan sebagainya. Kami berada di sini sejak pagi tadi. Sedikitlah saya bagi tunjukkan suasana di Hospital Melaka, unit Forensic Hospital Melaka ketika ini. Saya berada di Hospital Melaka. Kami berada di luar pagar hospital di pintu 6 untuk buat liputan berdekatan dengan Jabatan Forensik Hospital Melaka. Hanya ada beberapa media saja di sini kerana kebanyakan media semuanya telah standby di Simpang Bekoh Jasin untuk urusan pengebumian. Angin pun kuat, walaupun panas terik, angin kuat. Alhamdulillah lah untuk kami petugas media yang duduk di luar pagar ni. Okay, salam takziah semua kita ucapkan kepada keluarga angkat dan juga waris mangsa. Okey, dan riman terhadap ibu kandung dan juga bapa tiri bermula pada 30 Januari. Okey, dan ketika ini nampak macam ada pergerakan. Boleh tak? Sebab kita nak cuba dapatkan visual di van jenazah. Tuan. Kat sikit je. Nak gambar? Nak gambar? Gambar tu. Tepi sikit nak Tak nampak ya? nampak je. Sebab van tu dah ke belakang sikit lah. Okay, tapi tak nampak. Tak nampaklah kami nak bawakan video tersebut kerana van tu terhalang dengan tiang bangunan. Kita cuba kalau ada visual daripada sana. Sekejap ya, saya beralih tempat. Ada tak? Boleh lah. Aduh. Sorry.
Okey, dan saya rasa bila-bila masa saja jenazah Adik Amir akan diserahkan kepada warisnya. Dan ketika ini ada sebuah van jenazah di pintu unit forensik Hospital Melaka. Dah masuk ke? Tak tahu, tak nampak pun. Turun bawah. Okey, sebentar ya. Saya pun nak kena berhati-hati. Kita cuba dapatkan visual yang terbaik untuk anda. Jadi kami akan berusaha untuk dapatkan ibu angkat sekejap lagi. Hampir sejam juga kami buat liputan di luar unit forensik Hospital Melaka ini. Jadi van ni akan dialihkan ke satu lagi pintu untuk memudahkan proses membawa masuk jenazah Adik Amir. Okey, dan ketika ini saya tengok sudah ramai, semakin ramai. Berkemungkinan keluarga angkat dan juga waris di unit forensik ini Kereta Myvi ni kalau tak ada cantik lah. Perempuan ni bahaya tak? Dia macam tengah ready kan? Ha? Dia macam tengah ready kan? Okey, pintu belakang van jenazah juga telah bunyi buka. Okey, saya harap visual yang saya bawa ni mencukupi untuk kita tengok pergerakan terakhir Adik Amir sebelum dibawa ke simpang beku Jasid. Kat ni pula. Okay, dan insyaAllah kami tim Malaysia Gazette juga akan terus ke Jasin selepas ini untuk sama-sama mengikuti urusan pengemubian.
Okay, dan kami berada di sini sejak pukul 8 pagi tadi, dan kira-kira pukul 8.30 pagi Puan Nurlida bersama beberapa ahli keluarganya yang lain tiba di unit forensik Hospital Melaka sebelum disusuli oleh keluarga waris yang menaiki van jenazah dan juga beberapa lagi buah kenderaan yang lain tiba di sini. Dan tadi saya kira lama juga, lebih setengah jam dilihat mereka berbincang, dan berkemungkinan mereka membincangkan tentang lokasi di mana adik Amir akan dikebumikan. Tapi saya kira jenazah adik Amir memang akan dikebumikan di sini di Jasin, kerana difahamkan rakan-rakan media yang berada di sana, di Simpang Bekoh, kerja-kerja menggali kubur telah pun bermula. Okay, kepada yang baru saja menonton live update MHTV, okay, kami berada di unit forensik Hospital Melaka pada pagi ini untuk membuat liputan, iaitu jenazah adik Amir akan dibawa keluar untuk dibawa ke rumah neneknya. Saya kira pada beberapa masa saja jenazah adik Amir akan dibawa keluar daripada unit forensik. Ketika ini nampak sebuah van jenazah pun sedang bersedia.
Ada kucing tu. Dia lah sama. Okey, tapi yang berkenaan dengan lapor beberapa viral yang mengatakan ibunya sakit mental dan sebagainya. Dakwaan tu tidak benar. Dan ketika ini kami pun sedang menunggu. Sama-samalah kita menunggu. Dan juga saya bawakan sedikit visual kepada anda mengenai perkembangan hari ini, iaitu urusan pelepasan jenazah arwah adik Amir yang akan seterusnya dibawa ke kampung neneknya di Jasin, Melaka. Dan malam tadi pun kami sempat buat liputan, iaitu sidang media Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Melaka, iaitu sidang media oleh SCP Muhammad Syukri Kaman mengenai perkembangan bedah siasat arwah adik Amir yang berusia 7 tahun. Okay, jadi saya pun tak pasti kenapa lambat sangat, kerana tadi sekitar pukul 8.30 pun keluarga angkat dan selepas itu disusuli keluarga waris pun telah tiba di hospital ini untuk menuntut jenazah adik Amir. Mungkin beberapa prosedur perlu dipatuhi sebelum boleh menuntut jenazah masa. Saya percaya itu merupakan prosedur sebelum jenazah dapat terus dibawa oleh waris. Segala urusan dipermudahkan hari ini, dan hari ini pun cuaca, kalau anda tanya saya terus mengamati cuaca pun taklah panas sangat, sekejap panas sekejap redup.
Jadi saya nampak ada beberapa, saya pasti itu merupakan waris yang juga keluarga angkat di pekarangan unit forensik PK ini. Dan mungkin pelepasan jenazah perlu melepasi beberapa prosedur dulu sebelum boleh dilepaskan, dokumentasi dan sebagainya. Jadi berkemungkinan itu yang membuatkan prosesnya agak lambat. Okey, jadi harap anda teruskan bersama saya. Sama-sama saya bawakan sedikit visual pada anda untuk melihat pemergian terakhir adik Amir Kushairi Abdul Malik yang berusia 7 tahun. Dan insyaAllah kami juga akan follow sehingga ke tanah perkuburan di Simpang Bekoh Jasin. Dan saya harap juga dapat bawakan visual pada anda untuk menonton, kerana saya tahu berita mengenai pemergian adik Amir ni mendapat liputan luas pihak media di seluruh Malaysia. Okey, bergoyang-goyang sikit saya berada di pagar, pintu pagar luar ni. Kerana kami pihak media hanya boleh buat liputan setakat pintu pagar saja. Jadi saya harap mencukupilah visual yang saya bawakan kepada anda untuk perkembangan kejadian yang menimpa kanak-kanak Malang ini. Okey, salam takziah dan juga sedekah ke Al-Fatihah kepada keluarga dan juga adik Amir. Kerana ada beberapa keping gambar yang tular di media sosial juga, seperti gambarnya termenung di pagar rumah pun kita boleh nampak raut wajahnya sangat sedih. Pasti semua yang tengok tu berasa hiba, lagi-lagi dengan berita yang menimpa maruah adik Amir ni. Dan juga kerana sebelum ini juga berita mengenai adik Amir diserahkan kembali kepada keluarga kandungnya juga turut viral ya. Kerana rasanya itu merupakan perkongsian daripada kakak-kakak angkat Amir, kemudiannya menjadi viral di media sosial kerana video
ketika Amir ingin diserahkan oleh keluarga angkat kepada ibu kandungnya, memang sangat meruntun hati semua yang tengok, kerana apa yang kita nampak, adik Amir tak menangis, tapi nampak raut wajahnya sedih. Mungkin kerana dia pun baru berusia 7 tahun, mungkin agak keliru memikirkan situasi tersebut. Mungkin kerana raut wajahnya juga nampak begitu sedih, tapi tidak menangis ataupun meronta-ronta ketika ingin diserahkan kembali kepada ibu kandungnya. Dan difahamkan penyerahan tersebut sekitar bulan 10 tahun lalu, telah dipelihara hampir 6 tahun oleh keluarga angkat. Keluarga angkat arwah menetap di Rawang, Selangor. Okey, dan berita-berita daripada berita yang saya baca, difahamkan Puan Nurlidah memelihara Amir ni sejak bayi, ketika berusia beberapa bulan, kerana difahamkan ibu kandungnya ketika itu menyerahkan kepada keluarga angkat, kerana ketika itu ibu kandungnya juga sedang menyambung pelajaran di sebuah kolej. Kebetulan sama kolej dengan kakak angkat Amir. Sebelum Puan Nurlidah mengambil keputusan untuk menolong, membantu menjaga bayi tersebut. Okey, jadi sama-sama juga kita tunggu hasil laporan kimia daripada bedah siasat yang dijalankan semalam, dan selepas itu siasatan lanjut pihak polis dan sebagainya. Tapi dimaklumkan kes masih lagi siasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Dan sama-sama kita ikuti perkembangan cerita yang membaikkan kanak-kanak berusia 7 tahun ini untuk mengetahui apakah kebenaran di sebalik kejadian yang berlaku. Tarik bos kali gerak. Hah? Saya boleh angkat dan ketika ini saya rasa, saya zoom sikit. Okey, ini merupakan keluarga angkat mangsa yang ada nampak berkopiah dan bertudung hitam di sana. Okey, tapi sebab banyak kenderaan dalam ni, jadi visual pun agak terhalang. Okey, tengok rakan-rakan tugas buat liputan dekat tepi-tepi pagar.
belum ada pergerakan. Kita dapat lihat beberapa ahli keluarga berada di pekarangan unit forensik Hospital Melaka. Apa ayat-ayat Al-Quran? Dah buka pintu ke belum kan? Tak, mak dia nak masuk. Mak dia. Oh. Pokok hijau ni. Nampak ada dekat pintu kita. Dia belum tak masuk ni. Tak boleh. Okey, difahamkan ketika ini ada Puan Nolida, ibu angkat mangsa, berada bangkiran van. Mungkin nak masuk ke dalam. Buka dah. Siapa? Ha? Tak dengar? Tak lah. Tak kot. Family belah sana pas. Dah buka eh?
Tapi agak gelap tak dapat saya nak zoom. Gelap di bahagian pintu tu. Jadi difahamkan Puan Nolida, Ibu Angkat Amir Kusyari telah masuk ke dalam unit forensik ketika ini. Berkemungkinan untuk melihat jenazah arwah. Okey, difahamkan seorang lelaki yang berbaju Melayu warna pink ni merupakan waris keluarga mangsa kerana beliau tiba tadi dengan menaiki van jenazah. Dan abang yang baju pink ni juga yang mengadakan perbincangan dengan keluarga angkat mangsa. Keluar. Mak angkat dia keluar. Kepada anda yang baru saja menonton, okey, yang baru saja menonton, saya berada di Hospital Forensik, di unit Forensik Hospital Melaka bagi mengikuti iaitu pelepasan jenazah arwah adik Amir Kusyari yang akan diserahkan kepada warisnya sebelum dibawa ke tanah perkuburan di Simpang Bekoh Jasin untuk dikebumikan. Bawa keluar keranda. Ada tak? Masuk keranda. Kalau PRO program ada kat depan ni je. Bang! Jangan blok! Tepi! Okey. Tadi kita dapat lihat memang kami pun tak dapat visual yang clear daripada sini. Tapi tadi Puan Nolida sempat masuk ke unit forensik mungkin untuk memberikan lambaian terakhir kepada anak angkat yang disayanginya. Itu. Dah sudah. Keluar dah. Jenazah pun dah dibawa keluar. Tu, dibawa masuk lah. Sudah pun dibawa keluar dan dibawa masuk ke dalam van jenazah ketika ini. Ramai tak nampak. Ramai orang pun di sekeliling van pun tak dapat juga saya nak bawakan visual yang clear. Tapi apapun, kita semua pasti merasai pemergian kanak-kanak kecil berusia 7 tahun ini yang turut ditangisi oleh semua. Panggil Umi. Kereta dia ni tahu kira? Okey, dah jenazah telah pun dibawa masuk ke dalam van jenazah. Ini bapa angkat dia kira? Baju merah. Hari sini. Hari sikit lah. Dari sini tak apa.
kubur. Tak kita jumpa kubur juga. Takut nanti kita tak sempat kejar nanti. Tapi masih semayang dulu kira. Semayang kat surau berdekatan. Boleh. Puan Nolida. Puan. Puan. Boleh panggil dulu. Kereta dekat situ. Puan. Panggil. Puan. Cik ke kubur ke? Ke kubur. Ha? Tu ke kubur. Puan Nolida. Panggil kira. Kat dia orang pergi. Puan Nolida. Puan. Ke kubur orang. Puan. Dia pergi sekali ke? Dah jumpa, dah tengok. Wajahnya tenang macam tu. Oh. Faris. Okey, keluarga angkat Amir Syari juga akan pergi untuk sama-sama mengikuti pengemudian adik Amir di Jasin. Tadi cepat saya tanyakan kepada Ibu Angkat Okey, tadi saya sempat seorang rakan wartawan bertanya ketika Umi ataupun Puan Nolida melihat jenazah arwah Amir. Dia dikatakan jenazah arwah Amir berada, wajahnya begitu tenang, raut wajahnya begitu tenang, dan Puan Nolida juga tak dapat menahan sebab ya. Dapat menahan sebab tadi ketika, dan dia juga turut memegang bantal milik arwah adik Amir. yang dikatakan dan sekarang keluarga Angkat Tapi aku buat. Okay. Jadi keluarga angkat adik Amir pun juga akan terus pergi ke Jasin untuk mengikuti. Jadi apa pun, terima kasih semua kepada anda yang menonton. Jangan lupa turn on notification anda, kerana insyaAllah kami juga akan berada di tanah perkuburan bagi mengikuti perkembangan hari ini. Okey, jadi sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.